Apa yang terjadi, guys? Alright, phone jatuh, guys. Phone jatuh. Hmm. Alright, guys, what up, guys? Assalamualaikum. Selamat pagi semua sekali. So, pagi hari Sabtu ini, guys. So, apa konten kita hari ini, guys? So, sebelum ini, guys, kita dah ceritakan tentang sebelum tu, guys. Ingat terima kita, guys. Asyempoy. Alright, guys. So, sebelum ni kita dah menceritakan tentang kejadian-kejadian berlaku di gua, di mana terperangkap dan terkorban di dalam gua. So hari ni, guys, aku akan ceritakan satu penceritaan, satu kisah pada tahun 1947, guys. Kalau korang yang biasa dengar cerita-cerita lama, guys, kes pembunuhan zaman British dahulu, guys, inilah dia kisah yang terjadi, yang cukup tragis pada tahun 1947, guys. Alright, so kita mulakan. Sebelum kita mulakan kisah ni, guys, sebelum aku ceritakan kisah yang cukup menghayat hati ni, macam biasa, guys, jangan lupa tekan apa? Butang like, share, kasih komen, guys, dan jangan lupa tekan subscribe, guys. Subscribe, guys. Bantu, guys. Alright, guys, so kita teruskan penceritaan kita pada hari ni, guys. So hari ni aku akan ceritakan satu kisah pembunuhan yang terjadi pada tahun 1947 yang melibatkan, guys, warga emas, kanak-kanak dan dewasa. Alright. So kisah ni berlaku pada tahun 1947 dalam kereta api Tanah Melayu waktu tu, guys. So seorang pemuda berumur 30 tahun yang dikenali sebagai Mat Taram bin Sa'al, guys. Mat Taram bin Sa'al ataupun lebih dikenali sebagai Utuh, guys. Utuh ni, guys, berumur 30 tahun, pemuda berusia 30 tahun. Masih muda, guys, dalam baya aku juga. Dan berasal daripada Indonesia dan juga mempunyai ladang di Parit 6, Perak, guys. So apa yang terjadi, guys? Alright, phone jatuh, guys. Phone jatuh. Sekejap, guys. Alright, guys, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang menyebabkan Utuh membunuh lebih kurang 11 orang, guys. 4 dalam kereta api dan selebihnya sewaktu melarikan diri. Alright, so kita akan ceritakan permulaan kisah Utuh ni, guys. So Utuh ni dia menjual ladang dia, guys, dan rumah dia, dan hasilnya dia mendapat dalam RM200 lah. So RM200 waktu tu aku rasa sangat besar lah. RM200 waktu tu besar. Alright, so tujuan dia, guys, dia nak ke Singapura dan balik ke Indonesia menggunakan feri. Alright, guys, so sesampainya Utuh ni di Singapura, bila sampai di Singapura, menjejak kaki di Singapura, guys, dia sedar bahawa 200 tu, guys, duit yang ada dalam pangkuan dia, guys, tidak cukup untuk membeli tiket feri balik ke Indonesia. So ini yang terjadi, guys. Dia tertekan dan dia ambil kereta api menuju ke Kuala Lumpur, guys. Dan ini dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur, ini yang terjadi, guys. Stay tune, guys, stay tune. Utuh ni, guys, dia membawa keluarga dia, isteri dan juga anak dia, untuk ke Kuala Lumpur menaiki kereta api Tanah Melayu waktu tu, guys. So sesampainya kereta api tu, guys, melepasi Bangi, Utuh ni dia masuk dalam gerabak yang mempunyai restoran, yang berfungsi sebagai restoran. Dan Utuh ni telah membunuh 4 orang tentera British yang sedang makan malam, guys. So kereta api terpaksa berhenti dengan serta-merta, guys, dengan secara tiba-tiba. Dan Utuh melompat keluar, lari ke dalam hutan, guys. So dia melarikan diri ke satu tempat organisasi Cina, guys, Sosial Cina. Setelah Utuh melompat keluar ke dalam hutan, dalam perjalanan menuju ke organisasi
organisasi pun boleh. Organisasi guys, sosial Cina. So Utuh ni telah membunuh seorang gelandangan, 2 warga emas, seorang lelaki dewasa dan juga 3 kanak-kanak guys. So semua sekali lebih kurang 4 orang British tadi, 2 warga emas 6, 1 gelandangan 7 dan 3 kanak-kanak 10, seorang lelaki dewasa 11 guys. So 11 orang terbunuh semasa dalam perjalanan Utuh ke KL dan sewaktu melarikan diri ke organisasi sosial Cina guys. So apa yang terjadi sebenarnya, apa penyebab sebenarnya berlaku adalah, kalau ikut difahamkan, Utuh tertekan guys, disebabkan dia tidak dapat balik ke Indonesia kerana tidak cukup wang. Alright, so itu yang dikatakan punca utama Utuh mengamuk guys. Alright, so dalam perjalanan guys, sebenarnya sebelum tu, dalam perjalanan dia ke Kuala Lumpur, Utuh hanya mendiamkan diri sepanjang perjalanan sehinggalah sampai kereta api melepasi Bangi, dan Utuh masuk ke dalam gerabak yang berfungsi sebagai restoran. Dia telah membunuh 4 orang British guys. Alright, so itulah kisah Utuh sampainya daripada kereta api dan seterusnya melarikan diri ke organisasi sosial Cina guys. 11 orang terbunuh dan 9 lagi dicederakan oleh Utuh. So 11 orang terbunuh dan juga 9 orang cedera. So jumlah lebih kurang dalam 20 orang guys. Alright, yang terlibat dalam amukan Utuh, ataupun nama yang diberi Mat Taram bin Sa'al guys. So tidak lama kemudian polis mendapat laporan, report polis mengatakan bahawa ada seorang yang mengamuk dan ramai yang terbunuh hasil daripada amukan Utuh ni guys. So polis mengejar Utuh. So Utuh 36 jam guys berjalan kaki sewaktu melarikan diri tu, 36 jam berjalan kaki ke tempat asal dia itu, Parit 6 di Perak guys. Korang bayangkan 36 jam berjalan kaki ke rumah asal dia guys, iaitu di Parit 6 Perak. Sesampainya Utuh di Parit 6 Perak, Utuh ditangkap oleh polis dan dibawa ke Balai Polis Sabak Bernam, dan di situlah Utuh disiasat guys. Apabila di soal siasat, sebab dan musabab Utuh ataupun Mat Taram bin Sa'al kenapa tidak pulang ke Indonesia, so Mat Taram Utuh menjelaskan bahawa beliau terlibat dalam pergaduhan dengan seorang kanak-kanak yang menumpahkan teh ke atasnya. So itu menyebabkan Utuh terpisah daripada keluarganya. So itu yang diceritakan kepada pihak polis sewaktu di soal siasat. Apa yang berlaku, salah seorang pegawai polis yang berada dalam balai Sabak Bernam tu guys, beliau terbaca tentang kes pembunuhan beramai-ramai yang berlaku, yang kita ceritakan tadi di kereta api dan juga dalam perjalanan Utuh ke organisasi sosial Cina. So pihak polis mengesyaki Utuh lah yang dalang sebenarnya dalam kes pembunuhan ini guys. So Utuh akhirnya diisytiharkan sebagai sakit jiwa dan dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan guys. So itulah pengakhiran cerita Mat Taram bin Sa'al ataupun dikenali sebagai Utuh guys. Alright, so daripada pembunuhan, daripada kisah pembunuhan 11 orang dan 9 orang cedera, dan akhirnya Mat Taram bin Sa'al diisytiharkan sebagai sakit jiwa dan dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan. Begitulah pengakhiran kisah ni guys. Itulah serba sedikit penceritaan kita pada hari ini. Ringkas, aparat guys, aparat. Alright, so kita akan jumpa lagi dalam next content. InsyaAllah kita akan bawa lagi cerita-cerita yang boleh jadi korang dah dengar, kita cerita balik, tak masalah. Ataupun cerita-cerita yang korang belum pernah dengar lagi. Alright guys, stay tune untuk next content. Jangan lupa guys, tekan butang like, share, comment, dan jangan lupa subscribe guys. Asyempoi.
Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. See you guys. See you.